Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Waziri Wazir. Okey, kali ni saya nak cerita sikit ataupun sembang sikit pasal watermark. Pasal dia terdapat permintaan di kalangan rakan-rakan Facebook dan juga di YouTube. Dia tanya, perlu tak letak watermark pada gambar yang diorang upload di Facebook ataupun di Instagram, di website atau blog. Cuma sebelum tu saya nak beritahu lah, perkongsian saya ni lebih kepada personal lah, pandangan peribadi saya. Pasal saya secara personal memang tak letak watermark sama ada di blog, di Instagram ataupun di Facebook. Saya upload just terus saja. Okey, sebelum tu saya nak tunjuk sikit gambar yang ni ya. Gambar di buku ni, cover buku ni gambar anak saya Haikal. Dan juga di majalah pendidik ni, muka depan ni. Dan macam mana kedua-dua gambar ni boleh berada di sini, nanti saya ceritakan macam mana. Dan kedua-dua gambar ni saya tak letak watermark. Kenapa saya tak letak watermark di blog saya dan macam mana dia boleh berada dalam muka depan majalah dan juga cover buku ni. Okey, nanti saya ceritakan dalam video seterusnya. Okey, kepada yang belum tahu, watermark ni dia merujuk kepada kesan air. Macam watermark, kesan macam tumpahan air lah. Biasanya ia melibatkan tulisan lah, sama ada nama kita, logo kita. Dia macam pengenalan lah, nak bagi tahu orang yang gambar tu kita punya. Dan kesan watermark ni kadang-kadang kita letak di tengah-tengah gambar, ada yang di tepi gambar, ada yang halus tulisan dia, ada yang besar. Bergantung kepada fotografer tu sendirilah. Tujuan dia nak bagi tahu yang gambar tu milik dia lah. Dan kalau ada orang nak pakai ke apa ke, nampak kesan air tu dan nampak milik gambar tu kepada siapa. Tapi kenapa saya tak letak dan kenapa ada orang letak, dan siapa yang nak letak tu terpulang masing-masing lah kan. Sebab gambar masing-masing, kita tak ada hak nak halang gambar orang. Kalau kita hantar kepada stok agensi yang memang dia akan letak watermark tu lah, pasal dia nak jual gambar, siapa nak pakai kena belilah. Untuk kes saya tak letak sebab watermark ni macam mengganggu gambar tu sikit. Walaupun kecil, tumpuan orang yang melihat gambar tu macam terarah kepada situ. Dekat watermark tu, dia dah macam distraction. Kalau kita tengok Instagram National Geographic ataupun dia punya website dia tak letak watermark tu. Gambar saja, besar-besar gambar, tak ada watermark pun. Mungkin orang kata ada agensi besar boleh lah, tak ada orang nak curi gambar kan, bukan masalah orang curi atau tidak. Tapi tulisan watermark tu akan mengganggu tumpuan orang yang melihat gambar tu. Dia distraction. Macam gambar kita lah, kalau gambar kita ada sampah sikit ke, ada dot kecil pun kita cuba clone kan. So macam tak berbalik pula bila gambar dah cantik, ada sampah kecil, ada dot kecil, dust kecil, kita clone. Lepas tu kita letak watermark besar-besar dekat tengah tu. Tujuan kita nak halang orang daripada distraction dengan gambar tu. Tapi dalam masa yang sama kita tambah satu lagi distraction. Walaupun distraction tu trademark kita punya nak bagi tahu orang lah gambar tu gambar kita lah. So kalau orang tu curi sana sini, nama kita pun akan ikut sana sini. Tapi saya bukan bermaksud jangan buat, pasal ni gambar masing-masing kan. Kalau gambar tu kalau kita nak letak, kita letak lah. Cuma memang betul, gambar saya pun ramai juga orang curi, orang ambil, orang pakai. Tapi kebanyakannya orang bersendirian lah, dia pakai untuk personal kan, bukan untuk bisnes. Dan tujuan saya tunjuk gambar-gambar ni yang dalam buku apa semua ni, walaupun gambar saya letak di Facebook, di Flickr, di blog saya tak letak watermark, tapi kalau ada company besar yang nak pakai, dia akan hubungi saya. Pasal mereka takut orang komplain, orang komen, orang betul ada tindakan saman ke apa. Jadi mereka akan hubungi kita. Dia tak akan pakai sewenang-wenangnya. Jadi kalau orang-orang biasa, orang-orang persendirian nak pakai tu, bagi saya tak apalah, pakailah. Tapi kalau ada company besar, dia nak buat untuk buku, untuk apa, dia akan contact kita. So maksud saya, kalau contohlah ada publication yang besar ke nak pakai ke, jangan risau, dia akan contact kita. So kita tak perlu risau. Dan salah satu sebab dia akan contact kita pasal dia tertarik dengan gambar tu. Kalau gambar tu banyak sangat watermark, penuh situ kan, dia orang pun mungkin macam tak minat lah nak tengok kan. So macam ada cover buku saya, anak saya tu yang dipakai oleh macam sastrawan daripada Singapura. Waktu dia contact saya personally. Maksudnya penerbit buku tu contact saya melalui email, tanya gambar ni macam mana, berapa nak bayar ke apa untuk orang guna gambar tu kan.
Dan saya tu pun tanya dia balik, nak gambar yang mana satu, yang dah edit ke, ditunjukkan gambar macam tu, okay, saya bagi. Sama juga macam yang di luar negara. Yang di luar negara pun boleh je dia pakai gambar saya untuk majalah diorang ataupun untuk buku diorang kan. Saya bukan tahu pun, tapi diorang tetap contact. Banyak untuk exhibition di Switzerland ada satu ketika dulu, dia contact saya pasal gambar tu dia nak pakai untuk buat poster masuk ke ruang exhibition tu. Padahal kalau dia tak bagi tahu pun, saya bukan tahu pun ada dekat di Switzerland tu kan. Tapi dia contact pasal dia tak nak benda tu jadi berbalik-balik kan. Ada juga kes orang pakai gambar orang lain menang kontes. Tapi bila menang kontes, biasanya gambar yang menang tu akan dipublishkan di website ataupun di mana-mana. Tapi bila dah dipublishkan di website, orang yang kenal gambar tu akan contact personal fotografer tu. Gambar kau ada orang pakai lah, dah menang lah, dah tengok. Dan secara otomatik gambar tu pun disqualify. Nampak tak benda tu? So bagi saya, kalau kita takut orang curi gambar, kita nak letak watermark, kita pulang lah kan, gambar masing-masing kan. Ni macam saya memang tak letak lah. Saya tak nak ada gangguan daripada watermark tu. Macam majalah pendidik yang pakai gambar ghost train ni, gambar ni pun ramai orang share, sana sini orang share, sampai orang tak tahu siapa yang ambil gambar sebenarnya. Dan saya memang saya tak letak watermark, tapi editor majalah pendidik ni dia usaha cari siapa tuan punya gambar tu yang sebenarnya. Dan mereka dia jumpa dalam blog saya, dan story tu pun memang saya publish dalam blog tu. Lepas tu dia hubungi saya, kontak saya nak pakai gambar tu dan nak buat story sikit tentang bayaran apa semua tu tu antara saya dengan dia orang lah kan. Semua juga dengan majalah dunia kamera semua tu. Bila dia tengok hasil kerja bagus, dia kontak dan buat interview dengan saya. Jadi saya tak risau sangat gambar ni orang curi. Memang ramai orang ambil gambar pakai sana sini, tapi lebih kepada personal lah. Dan orang kita pun tahu kalau dia bukan fotografer, dia just letak itu, orang pun tak anggap tu gambar dia. Dan saya pun tak kisah sangat. Tapi untuk publication besar-besar, mereka akan cari juga. Macam ada yang dulu tu di Pos Malaysia di Kepong, dia nak print besar, sebesar dinding. Dia agensi tu daripada New Zealand. Dia contact saya, dia tanya macam mana nak pakai gambar tu kan, berapa bayaran proses, jumpa face to face macam mana. Dan akhirnya jadilah gambar tu dekat Pos Malaysia tu. Okey, sekianlah perkongsian ringkas saya. So kesimpulannya, sama ada kita nak pakai atau tak pakai tu ikut kita lah, gambar kita kan. Siapa nak marah kan. Jadi macam saya personally, memang saya tak akan pakai lah. Pasal itulah, macam mengganggu tumpuan gambar tu. Dah ambil ke penat-penat, kita dah shoot penat-penat, ada sampah kiri kanan pun kita buang, kita letak watermark besar-besar, dah macam mengganggu tumpuan pula. Okay, harap perkongsian saya ni dapat membantu lah. Terima kasih.